Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Tuan Dr. Kamaruddin bin Ilyas, merangkap pensyarah bagi subjek JICS 1082, Isu Semasa dan Cabaran Masa Depan IPJ Kampus Ipoh. Jadi, pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan isu-isu konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya sebelum meneruskan pembentangan kami selepas ini. Di sini ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 kuntum bunga, iaitu Nur Aina Sofi binti Suhairi, Nur Atikah Nazirah binti Aziz dan saya sendiri, Mariam Ilhami binti Zamri. Berikut merupakan isi kandungan yang bakal dikupas oleh kumpulan kami. Yang pertama, pengenalan. Kedua, Pulau Batu Putih, Pulau Sipadan dan Pulau Digitan, Pulau Layang-Layang, implikasi persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia terhadap negara, dan akhir sekali rumusan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Sofi binti Suhairi. Saya akan mulakan dengan pengenalan bagi pembentangan kumpulan kami. Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh air meliputi keseluruhan negeri di Malaysia kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Ia dikelilingi oleh Selat Melaka, Selat Tebrau, Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Jarak persisiran pantai Malaysia adalah sejauh 4,492 km melangkungi 1,737 km bagi semenanjung Malaysia, manakala Sabah dan Sarawak 2,755 km. Definisi sempadan laut ialah ukuran titik pangkal mengikut peruntukan Konvensyen Laut Antarabangsa 1958 iaitu laut wilayah, pelantar benua dan zon ekonomi eksklusif yang digunakan sebagai garis asas mengukur keluasan kawasan maritim bagi sesebuah negara berpantai. Ia juga digunakan bagi penentuan sempadan kawasan maritim di antara negara berpantai yang berjiran. Pada 25 April 1980, Malaysia telah mengisytiharkan kawasan zon ekonomi eksklusifnya pada kelebaran 200 batu nautika dari garis-garis pangkalnya. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia adalah Competent Authority bagi urusan penentuan sempadan maritim di antara Malaysia dengan negara-negara jiran. Pada 21 Disember 1979, Peta Baru Malaysia 1979 yang terdiri daripada Syit 1, Semenanjung Malaysia dan Syit 2, Sabah dan Sarawak dan menunjukkan kawasan perairan wilayah serta pelantar benua Malaysia telah diisytiharkan menerusi pemberitahuan nombor 5745. Peta di bawah menunjukkan keluasan kawasan sempadan laut Malaysia. Jadi, berdasarkan peta tersebut, diketahui bahawa Malaysia mempunyai sempadan maritim bersama dengan Brunei, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sebahagian daripada sempadan maritimnya telah dibataskan melalui perjanjian dengan negara jiran. Malaysia mempunyai perjanjian untuk mengehadkan pelantar benua, laut wilayah dan perjanjian atau perjanjian persempadanan yang lain dengan Indonesia, Filipina, Thailand dan Singapura. Batasan pelantar benua dan laut wilayah yang digambarkan pada Peta 1979 tidak diiktiraf oleh negara jiran Malaysia dan telah menjadi subjek persempadanan maritim dan pertikaian wilayah. Malaysia telah menandatangani perjanjian pembangunan bersama bagi kawasan yang tertakluk kepada tuntutan bertindih dengan Thailand dan Vietnam. Malaysia juga telah menandatangani surat pertukaran dengan Brunei pada 2009 untuk menyelesaikan pertikaian wilayah maritim antara kedua-dua negara. Sempadan antara kedua-dua negara buat masa ini mengikut apa yang ditentukan melalui Perintah British sebelum kemerdekaan dalam majlis. Namun begitu, masih terdapat beberapa isu pertindihan sempadan antara Malaysia dengan negara-negara lain di sekitarnya, contohnya isu Pulau Batu Putih, Pulau Sipadan dan Pulau Digitan
serta Pulau Layang-Layang. Baiklah, sekarang saya akan mulakan dengan isu Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih merupakan sebuah batu tunggul berkeluasan 8,560 meter persegi, besar sedikit sahaja daripada saiz padang bola dan terletak di Selat Singapura yang menghadap Laut Cina Selatan. Rumah api Hotspur di pulau ini dibina oleh British pada tahun 1851 sebagai penghormatan kepada James Hotspur, seorang juru hidrografi warga Scotland di bawah Syarikat Hindia Timur Inggeris. Ia turut dinamakan sebagai Pedra Branca yang bermaksud batu putih dalam bahasa Portugis kerana terdapat sekelompok burung camar laut yang mendiami pulau ini pada masa lalu. Berdasarkan rekod sejarah, rumah api ini mula dibina selepas mendapat kebenaran Sultan Johor pada tahun 1844 kerana batuan ini mempunyai risiko yang bahaya kepada kapal. Misalnya, antara 1824 dan 1851, terdapat sekurang-kurangnya 25 kemalangan kapal yang melibatkan pelanggaran batu ini. Manakala, antara 2000 dan 2004, terdapat 2 laporan mengenai kemalangan kapal. Berikut merupakan kepentingan Pulau Batu Putih bagi Malaysia. Yang pertama, kedudukannya yang strategik membolehkannya menjadi batu penanda wilayah marin kepada sempadan negara. Kedudukan Pulau Batu Putih juga membolehkan satu kawalan keluar masuk ke Selat Tebrau, Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan dapat dilakukan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Laut Antarabangsa 1982, mana-mana negara yang berjaya menguasai Pulau Batu Putih akan mempunyai hak untuk menjadikannya sebagai garis pangkal untuk menguasai hak 12 batu nautika wilayah laut. Seterusnya, Pulau Batu Putih juga boleh menjadi pangkalan harapan forward base untuk sebarang aktiviti ketenteraan. Dari segi ekonomi pula, kawasan sekitar Pulau Batu Putih menjadi sumber rezeki kepada nelayan. Akhir sekali, satu sistem radar bagi mengawal aktiviti pelayaran dapat dilakukan dengan lebih berkesan di Pulau Batu Putih. Gambar di bawah merupakan peta lokasi Pulau Batu Putih. Sejarah dan kemelut Pulau Batu Putih mula tercetus pada tahun 1979 ketika Malaysia menerbitkan peta rasmi yang baru dengan memasukkan Pulau Batu Putih di dalam perairan wilayah kita. Singapura membantah peta itu dan menolak dakwaan Malaysia. Hakikatnya, jarak Pulau Batu Putih adalah lebih jauh dari titik terdekat Singapura, Changi, iaitu terletak 46 km berbanding hanya 14.3 km dari Johor, iaitu Tanjung Penyusup Mukim Pengerang. Malaysia menegaskan, berikutan daripada Perjanjian Inggeris-Belanda 17 Mac dan Perjanjian Crawford 2 Ogos 1824, apabila Kesultanan Johor menyerahkan Singapura dan 19 km bersamaan 10 batu nautika pulau-pulau serta perairan di sekelilingnya kepada pihak British, penyerahan ini sama sekali tidak termasuk Pulau Batu Putih. Temenggung dan Baginda Sultan Johor ketika itu memberi kebenaran secara bertulis kepada pihak British untuk membina rumah api di atas pulau tersebut hanya pada tahun 1844. Hal tersebut membuktikan Kesultanan Johor sememangnya mempunyai kedaulatan dan penguasaan di perairan pulau terbabit. Pihak koloni British dan kemudiannya Singapura hanya diberikan kebenaran mengurus rumah api tersebut bagi kepentingan industri perkapalan Singapura yang kurang penting bagi pihak Malaysia atau Tanah Melayu pada masa itu. Hal ini memandangkan tiadanya pelabuhan utama di Johor serta kebergantungan kebanyakan pedagang-pedagang Inggeris di Tanah Melayu ketika itu lebih kepada kemudahan pelabuhan tukar barang Singapura untuk mengeksport hasil perdagangan mereka. Singapura pula mengemukakan dakwaan bahawa mereka telah menguasai pulau tersebut semenjak tahun 1840-an tanpa sebarang tentangan dan halangan daripada pihak Malaysia. Selepas rentetan pertikaian, kedua-dua negara bersetuju membawa perkara berkenaan ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di The Hague, Belanda. Pendengaran diadakan selama 3 minggu pada November 2007.
Sikap berdiam diri serta mengelak daripada menggunakan pendekatan konfrontasi oleh Malaysia berdasarkan semangat setiakawan dua negara yang berjiran itu sebaliknya telah digunakan dengan sebaiknya di dalam penggulungan hujah pihak Singapura di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Akhirnya, dengan persetujuan 12/4, kedaulatan Pulau Batu Putih diputuskan menjadi milik Singapura, sementara dengan 15/1 mengesahkan Batuan Tengah ialah milik Malaysia. Pada 23 Mei 2008, pihak Mahkamah Keadilan Antarabangsa memutuskan Pulau Batu Putih adalah hak milik Singapura. Keputusan itu berdasarkan hujah surat yang dikeluarkan oleh Pemangku Setiausaha Kerajaan Negeri Johor bertarikh 12 September 1953. Surat tersebut sebagai jawapan balas terhadap surat The Colonial Secretary of Singapore pada 12 Jun 1953 mengenai status Pulau Batu Putih. Dalam jawapan balas tersebut menjelaskan bahawa Kerajaan Negeri Johor tidak menuntut pemilikan ke atas Petra Branca. Sehubungan itu, Mahkamah membuat kesimpulan terhadap jawapan Johor itu yang menunjukkan bahawa setakat 1953, Johor memahami bahawa ia tidak memiliki kedaulatan ke atas Petra Branca atau Pulau Batu Putih. Terima kasih kepada Saudari Aina Sofi di atas penerangannya berkaitan dengan isu-isu semasa persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia yang melibatkan Pulau Batu Putih. Seterusnya, saya Nur Atika Nazira binti Aziz akan menyambung pembincangan yang melibatkan Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan. Umumnya, pertikaian sempadan wujud apabila sesebuah negara menuntut kawasan yang berhampiran dengannya. Keadaan ini tidak lain tidak bukan hanyalah semata-mata disebabkan kualiti yang dimiliki oleh kawasan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kualiti yang dimaksudkan termasuklah dari segi kepentingan sejarah, kawasan berstrategi dan mempunyai sumber ekonomi yang berpotensi seperti hasil minyak dan kawasan laut untuk pelabuhan. Kontroversi terhadap isu pemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Malaysia dan Indonesia yang seluas 23 hektar ini disebabkan oleh kesamaran persempadanan yang menjadi garis pemisah antara kedua negara. Perebutan kedua pulau ini yang melibatkan Indonesia dan Malaysia bermula apabila Peta Baru Malaysia 1979 telah memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam teritorialiti Malaysia dan peta ini telah ditentang oleh Indonesia. Peta Malaysia ini tidak dipersetujui oleh negara-negara jiran kerana ianya didakwa bertindih dengan banyak wilayah. Negara yang tidak bersetuju antaranya adalah Singapura, Brunei, Filipina, Thailand dan juga Vietnam. Pada masa yang sama, peta ini juga telah menetapkan Blok Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi sebagai perairan Malaysia dan bagi Republik Indonesia, Ambalat adalah maruah bangsa di mana mereka tidak akan berkompromi dengan negara Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Ambalat ini. Seterusnya, Indonesia telah mengemukakan protes diplomatiknya pada 8 Februari 1980 dan 14 April 1992. Konflik sempadan antarabangsa biasanya berlaku apabila dua atau lebih negara bersaing secara terbuka mengenai kawasan atau wilayah dengan mengatakan kawasan tersebut di bawah wilayah atau negaranya. Dalam konteks ini, keadaannya sama seperti apa yang berlaku berkaitan Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan. Isu perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi bertambah teruk apabila berlakunya pertembungan kepentingan ekonomi antara kedua-dua negara berkaitan dengan hak eksplorasi industri minyak di kawasan tersebut. Malaysia melalui syarikat Petronasnya telah memberikan hak kepada Shell untuk melakukan eksplorasi di wilayah perairan laut di sebelah timur Kalimantan Timur yang dinamakan sebagai Blok ND6 dan Blok ND7. Dalam masa yang sama, Indonesia juga menerokai kawasan tersebut
dengan melabelkan kawasan sebagai Blok Ambalat dan Ambalat Timur dalam usahanya mengerudi minyak bumi dan gas. Bagi menyelesaikan konflik persempadanan secara berjiran ini, satu pertemuan peringkat kepimpinan tertinggi antara kedua negara telah diadakan yang mana melibatkan Presiden Soeharto dan juga Datuk Hussein Onn pada 26 Mac 1980 di Kuantan. Walaupun begitu, penyelesaian masalah melalui rundingan ini menghadapi jalan buntu dan gagal. Selepas rundingan melalui ASEAN juga gagal menyelesaikan pertikaian pada 2 November 1988, kedua-dua pihak bersetuju untuk membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Pada 3 Jun 2002, wakil Malaysia dan Indonesia membentang hujah masing-masing mempertahankan hak kedaulatan ke atas pulau-pulau tersebut di Mahkamah Keadilan Antarabangsa The Hague. Keputusan yang dikeluarkan pada 17 Disember 2002 memberi hak kedaulatan terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia. Pertikaian selama 33 tahun akhirnya ditamatkan dengan keputusan 16-1 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Akhir kata, dapatlah saya katakan bahawa pertikaian sempadan juga tidak semestinya daripada perbalahan antara negara dengan negara, tetapi ia juga boleh berlaku disebabkan faktor dalaman negara sendiri seperti pertikaian sempadan negeri atau daerah yang berpunca dari kelemahan pentadbiran, masalah sumber pendapatan atau perebutan sumber ekonomi. Baiklah, terima kasih kepada saudari Atika atas penerangannya berkaitan dengan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Jadi seterusnya, saya Mariam Ilhami binti Zamri akan membentangkan pula berkaitan Pulau Layang-Layang, iaitu perebutan pemilikan hak ke atasnya. Isu utama atau sedikit pengenalan mengenai Pulau Layang-Layang ini. Pulau Layang-Layang ini merupakan sebuah pulau yang hasil daripada gugusan Kepulauan Spratly. Pulau ini juga mendapat banyak tuntutan daripada negara-negara lain, antaranya negara Republik Rakyat China, Taiwan, Filipina dan juga Vietnam. Disebabkan oleh hal itu, terdapat konflik dan masalah perebutan tutukan hak milik ini berlaku antara negara-negara yang berdekatan dengannya. Antaranya, China telah dilihat menggunakan kapal peronda terbesar dalam angkatan tenteranya untuk mengawasi perairan berdekatan kepulauan tersebut. Tindakan itu diambil ekoran pertelingkahan antara China dan juga Filipina. Oleh hal yang demikian, beberapa cadangan telah dicadangkan bagi meneraikan serta menyelesaikan masalah perebutan ini, seperti mengadakan pertemuan dua hala, pemantauan bersama dan juga dialog pelbagai hala. Namun yang demikian, setelah pemantauan dan penyelidikan yang teliti dilakukan, Kerajaan Malaysia menegaskan bahawa pulau ini adalah kepunyaan Malaysia kerana kedudukannya yang berada berhampiran dengan Sabah. Pada tanggal 20 September 1979, Kerajaan Malaysia mengisytiharkan terumbu-terumbu Pulau Layang-Layang itu terletak dalam perairan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia. Hal ini telah menunjukkan bukti hak pemilikan Pulau Layang-Layang kepada Malaysia. Kemudian, pembinaan tugu dan penempatan di Pulau Layang-Layang. Kabinet Malaysia telah mengarahkan agar kajian dilakukan untuk mendirikan sebuah tugu dan penempatan di beberapa buah terumbu batu karang dalam wilayah negara. Hasil kajian telah melihatkan pembinaan tugu pertama iaitu Terumbu Layang-Layang atau Stesen 5 telah didirikan pada 21 Jun 1980 dan pada Mei 1983 sebanyak 18 anggota pasukan khas laut Paskal serta Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM telah ditempatkan di Terumbu Layang-Layang sebagaimana yang dinyatakan dalam gambar di atas. Kemudian, Terumbu Layang-Layang yang terletak kira-kira 162 batu nautika ini atau sejam penerbangan dari Kota Kinabalu
mempunyai 4 terumbu yang dikawal oleh TLDM, iaitu terumbu ubi, terumbu Mantanani, terumbu siput dan juga terumbu peninjau. Selanjutnya, terdapat banyak keistimewaan yang ada pada pulau layang-layang ini. Antaranya, pulau ini dipercayai kaya dengan hasil semula jadi seperti fosforus, gas asli dan juga petroleum. Pulau layang-layang ini juga mampu menempatkan mini lapangan terbang, markas tentera dan juga scuba diving. Selain daripada lokasi strategi untuk pos pertahanan tentera, di bawah permukaan laut kepulauan tersebut juga terdapat kandungan gas dan minyak bumi yang sangat besar, di mana simpanan minyak di Kepulauan Spratly dipercayai memiliki sebanyak 17.7 bilion tan, iaitu simpanan keempat terbesar di dunia. Berikut merupakan peta kedudukan pulau layang-layang yang berada di Laut Cina Selatan berhampiran dengan Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih kepada Saudari Mariam atas penerangannya berkaitan isu pertindihan sempadan di Pulau Layang-Layang. Seterusnya saya sambung kepada implikasi persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia terhadap negara. Menurut Bonner, Kessler and Feldman 1998 dalam The Political Dimension of Economic Growth, kestabilan politik dapat dilihat melalui kestabilan persekitaran luaran. Kestabilan persekitaran luaran merujuk kepada adakah wilayah dan sempadan negara tersebut sering diancam atau diceroboh oleh kuasa lain. Jika ditelusuri dari aspek kedaulatan negara, kedudukan wilayah dan sempadan negara sangat penting di mana keadaan ini membuktikan bahawa negara tersebut mendapat pengiktirafan oleh negara-negara lain akan kemerdekaannya, integriti wilayah dan hak yang tidak boleh diceroboh oleh mana-mana kuasa. Ancaman persekitaran luar seperti tuntutan bertindih dan perebutan wilayah maritim mampu menjejaskan kestabilan politik negara dan rantau Asia Tenggara jika tidak ditangani dengan cekap. Seterusnya dapat kita saksikan dengan jelas bahawa melalui peta baru Malaysia yang diterbitkan pada 1979 telah memberi impak kepada perubahan wilayah maritim Malaysia dan juga negara jirannya. Tuntutan bertindih yang tidak selesai seperti Blok Ambalat mempunyai potensi untuk mengancam kestabilan politik serantau kerana tiada kata sepakat di antara kedua-dua negara dalam rundingan. Sebagai analoginya, isu pencerobohan tentera merupakan perkara yang sering berlaku ke atas wilayah yang mempunyai tuntutan. Keadaan ini sepatutnya tidak berlaku dan perlu ditangani dengan berkesan supaya kestabilan politik negara, terutamanya Malaysia, sentiasa berada dalam keadaan selamat dan stabil. Tambahan pula implikasi lain seperti konflik persenjataan dan juga campur tangan kuasa asing akan sering menjadi kesan utama kepada negara serantau apabila terlibat dalam isu pertindihan sempadan. Oleh yang demikian, dapatlah dibuktikan bahawa rundingan menjadi langkah yang terbaik dalam menangani isu tuntutan bertindih. Rundingan merupakan langkah menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, seperti mana yang ditekankan dalam Matlamat Penubuhan ASEAN. Meskipun rundingan tidak semestinya menjanjikan kejayaan, namun melaluinya sebarang konflik yang akan menggugat kestabilan politik serantau sudah tentu dapat kita elakkan. Seterusnya saya serahkan kepada Saudari Mariam untuk membuat kesimpulan keseluruhan berkaitan dengan pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Akhir sekali, rumusan daripada pembentangan kumpulan kami pada hari ini berkaitan pulau-pulau dengan isu konflik pertindihan sempadan antara negara. Yang pertama, Pulau Batu Putih. Mahkamah Keadilan Antarabangsa telah memutuskan bahawa kedaulatan Batu Putih adalah hak milik Singapura setelah mendakwa bahawa Singapura telah menguasai pulau tersebut semenjak tahun 1840-an tanpa sebarang tentangan dan halangan oleh pihak Malaysia. Seterusnya,
Pulau Sipadan dan Pulau Legitan. Kontroversi terhadap isu hak pemilikan kedua-dua pulau antara Malaysia dan Indonesia ini akhirnya diputuskan bahawa hak kedaulatan terhadap wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Legitan ini diberikan kepada Malaysia pada 17 Disember 2002. Kemudian, Pulau Layang-Layang. Pulau ini akhirnya dimiliki oleh Malaysia serta memberikan banyak keuntungan hasil daripadanya seperti gas asli, minyak, pos pertahanan tentera dan juga sebagai tempat tarikan pelancong. Akhir sekali, implikasi persimpanan dan tuntutan bertindih di Malaysia terhadap negara boleh mendatangkan ancaman persekitaran luar, konflik persenjataan dan juga campur tangan kuasa asing dan menjejaskan kestabilan politik antara negara serantau. Sekian, itu sahaja daripada kami pada hari ini. Semoga daripada apa yang diperoleh pada hari ini boleh mendatangkan manfaat kepada anda.